min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. So hari ni kenapa cikgu tanya binatang yang paling menakutkan? So dia ada kaitan dengan koordinasi badan kita sebenarnya. Contohlah kalau kita nampak binatang-binatang yang menakutkan ataupun kita tengok, kita nampak sesuatu yang menakutkan. Akan terjadi sesuatu pada diri kita. Kita akan start berpeluh, kita akan start rasa takut, kita akan lari lintang pukang. So this one ada kaitan dengan koordinasi badan kita. Present now. Hmm. Window tab lah. Tab pula. Cancel. Siapa? Entire screen sudah. Okay. Entire screen je. Okay, so kita akan belajar tentang koordinasi badan. So nota yang cikgu share ni adalah nota daripada cikgu ni sebenarnya. Tapi cikgu hanya pengguna. Cikgu cuma gunakan notanya saja dan cikgu kongsikan seperti mana yang dia nak lah. Semoga nota dia ni dapat digunakan lebih ramai pelajar. InsyaAllah pahala pun akan pergi dekat dia juga. Okey. So, dalam bab ni mungkin tak panjang sangat tapi ada banyak benda yang kita kena ingat, kita kena tahu. Dan salah satunya berkaitan dengan sistem endokrin dan juga fungsi dia. Sistem endokrin dan juga fungsi. So, sistem endokrin ni apa? Sistem endokrin ni adalah salah satu sistem dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badan melibatkan bahan kimia. Dan bahan kimia tu sebenarnya apa? Siapa dapat jawab? Apa bahan kimia yang sangat-sangat penting dalam sistem endokrin ni? Kita panggil dia sebagai apa? What we call it? Apa bahan kimia tu? Clue? Dia start dengan huruf H. Hujung dia N. Start H, hujung dia N. Oh. Apa? Oh. Tengah-tengah dia M. Cepat. H, tengah dia M. Yes, hormon. So hormon apa yang korang tahu sebenarnya? Banyak hormon dalam badan kita. Hormon apa yang awak tahu? Terutamanya macam hormon yang melibatkan emosi perempuan. Itu yang paling popular lah. Apa hormon yang melibatkan perempuan punya um, pembiakan, sistem pembiakan. Okey. Fatin masuk. Okey. So sebenarnya badan kita ni setiap ovum ovum tu bukan hormon. Estrogen. Ovari tu dia punya organ. Okey. So sebenarnya hormon yang mengganggu kita ni waktu kita period, kenapa kita jadi stres, semua segala bagai tu, okey, dia berkaitan dengan hormon dan hormon tu namanya adalah estrogen. So banyak lagi hormon-hormon yang ada dalam badan kita ni pada tempat-tempat tertentu dekat badan kita. Dan dia mempunyai fungsi-fungsi dia yang tersendiri. Okey. Yang inilah tadi yang cikgu cakap pasal yang apa benda yang boleh buat kita takut, haiwan ke apa ke. So, contoh dekat sini. Contohlah, kalau kita nampak ular. Kita takut dengan ular, kita automatically kita akan lari. Contoh kalau kita nampak benda yang kita takut, kita pun akan lari. Even macam dalam cerita hantu Kak Limah pun, orang yang pakai kursi roda takut boleh berlari macam biasa. Itu bohong lah. Tapi itu cerita kan. Ini menunjukkan apa yang berlaku bila situasi ni. Bila ada situasi macam ni, apa yang berlaku pada badan kita sebenarnya. Okey, pada badan kita, dekat sini,
kita punya kelenjar endorfin akan merembeskan hormon. Bila hormon tu dirembeskan, akan berlakunya peningkatan denyutan jantung, denyutan jantung. Pernafasan kita akan jadi lagi laju. So tekanan darah, aras gula dalam darah, kadar metabolisme pun akan meningkat. So that's why kalau kita takut, kita punya jantung duk-dak, 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 duk-dak. Kita punya pernafasan pun dah macam itulah. And then ada orang setengah kalau macam terkejut ke takut ke, dia boleh kena tekanan darah tinggi. Okay, so apa yang berlaku sebenarnya? Okay, bila hormon dirembeskan, kesan dia jantung kita akan pump lagi banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. So that's why kalau kita takut, kita rasa macam kalau biasa kita tak mampu pun dari sejauh tu. Tak mampu pun dari selaju itu. Tapi bila kita takut, kita boleh buat lagi laju daripada biasa. Sebab masa tu jantung kita pump darah lagi banyak. Glukosa hantar ke otot lagi banyak. So, otot akan dapat tenaga yang lebih. Bila otot dapat tenaga yang lebih, lagi banyaklah glycogen simpanan ditukarkan menjadi glukosa. Okey. So, sekarang ni kita akan kenali sistem endokrin dan juga fungsi-fungsi dia. Okey, sistem endokrin dan juga fungsi. So, sistem endokrin ni fungsi dia nak hantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Okey. So, nanti kita akan tengok satu persatu organ dengan hormon yang dirembeskan, fungsi hormon tersebut apa. So, kat sini hormon ni adalah sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. So, kelenjar endokrin ni ada banyak. Dekat sini ada kelenjar thyroid, dekat kepala ada pituitary, dekat kita punya pankreas pun ada. Okey, so kelenjar ini ialah kelenjar tanpa duktus kerana hormon tidak membawa melalui duktus seperti dirembeskan secara terus ke dalam sistem peredaran untuk diedarkan ke seluruh badan. Okey. Satu jenis hormon boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran. So organ yang bergerak balas terhadap hormon tu. Maksudnya satu hormon ni tak tertumpu kepada satu benda, boleh jadi lebih daripada satu. Okey. So kita akan tengok dululah. Secara asasnya cikgu besarkan sikit sini. Okey, besarkan sikit bahagian atas. Kelenjar endokrin, kelenjar tanpa duktus. Dan fungsi dia adalah untuk mengkoordinasi aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. So maksudnya rangsangan luar lah. Okey, kita tengok hormon ni apa. Sekejap. Cikgu nak zoom. Okey, kita zoom kat sini. Okey, so kita punya kelenjar endokrin tadi, dia akan merembeskan hormon. Di mana hormon ni, ini adalah dia punya ciri-ciri hormon. Apa itu hormon? So, hormon ni adalah sejenis protein sebenarnya. Dia punya kesan akan mengambil masa sedikit lah. Dia bukan serta-merta. Dan gerak balas ni adalah perlahan dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit. Dan dia juga merangsang fungsi tisu atau organ khusus. Okey. And then kita ada bahagian bawah ni. Okey, kita ada organ sasaran. Organ sasaran mempunyai reseptor yang sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon tertentu. Organ tertentu dia akan bergerak balas terhadap hormon tertentu juga. Contoh hormon ini untuk benda ni. Contoh macam hormon insulin. Dia untuk kita punya menghasilkan insulin dalam badan, dia kawal gula dalam darah. So, contoh kat sini kita ada sel kelenjar endokrin. Lepas tu ini adalah saluran darah, sel organ. So dia boleh melalui saluran darah, dia tidak dibawa. Dia tidak dibawa oleh sesuatu, dia boleh melepasi sel-sel darah. Okey, itu hormon. Okey, so itu bermaksud dia adalah kelenjar tanpa duktus. Okey. Next. Hormon. Okey, so yang ini ialah kita punya kelenjar endokrin yang ada dalam badan manusia.
Yang pertama kita ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ni dia ada dekat bawah cerebrum. Okey, dia ibarat macam kepala kita ni. Dia dekat bahagian kepala lah. Anak senang ingat. Pituitari ni dekat bahagian kepala. Okey. So, sebab dia dekat kepala, kita panggil dia sebagai kelenjar induk. Kelenjar induk kerana menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. So, the main dia kat atas kepala kita. Ha. So, kita ada kelenjar pituitari. Apa-apa pun kita yang kawal, kepala kita yang kawal. Betul tak? Ha. Okey, so kelenjar pituitari dia ada kat sini. Besarkan sikit. Aha. So, dia ada dekat bahagian sini. So, ini kelenjar pituitari. Next. Kelenjar pituitari. Kemudian, yang ini tadi ada yang jawab ovari dengan ovum kan? Okey, so kat mana dia? Yang ini cikgu rasa awak semua tahulah kat mana ovari ni. Ovari ni dia ada dekat bahagian sini. So tepi ni, ini adalah ovari. Ovari ni dia akan menghasilkan ovum untuk bersenyawaan. Okay, so ovari. And then, perempuan dia ada sepasang ovari. Tapi jangan risau, kalau sepasang ovari, salah satunya mungkin ada masalah, jangan risau sebelah ada lagi. Yang bermasalah kalau tak ada langsung ovari ataupun rahim. Itu baru ada masalah, susah tak boleh nak pregnant lah. Kalau ada masalah sebelah, tak ada masalah. Okey. Terima kasih. Yang masuk, boleh tolong sharekan balik attendance? Okey. And then, biasanya kan, siapa yang ada masalah, apa namanya tu? Cikgu tak ingat lah apa yang dekat ovari tu, dia punya soalnya kalau perempuan dia ada masalah period, dia dia macam ada ketumbuhan tau dekat bahagian ovari ni. Cikgu tak ingat lah apa nama dia. Siapa tahu? Dia berkaitan dengan tak ingat lah, nanti cikgu ingat cikgu beritahu. Sorry. Okay. So, ini ovari. And then kita pergi kepada kelenjar thyroid. Okay. Kelenjar thyroid ada dekat sini. Okay. Dekat sini kelenjar thyroid. So, kelenjar thyroid terletak di bahagian hadapan trachea. Dan sebenarnya bulan ini adalah bulan kanser thyroid. Bulan kesedaran kanser thyroid. So kanser thyroid ni apa dan macam mana dia boleh berlaku? Okay. And then kelenjar adrenal. Okay. So sebenarnya kelenjar adrenal ni dia ada dekat kita punya buah pinggang ataupun ginjal. Dia ada dekat bahagian atas. Okay. So yang ini kita kenali dia punya kedudukan dahulu. Nanti baru kita tengok apa hormon yang dirembeskan dan fungsi dia. So, kelenjar thyroid, kelenjar adrenal dekat bahagian atas tu. Okay. And then kita ada pancreas. Pancreas ni ada dekat belakang perut dan juga testis. Okay, you all tahu testis. Okay, testis. Kalau lelaki dia ada sepasang testis dan testis ni dia dilindungi oleh skrotum. Tapi kalau kena memang sakit. Kalau lelaki kat situ kalau kena memang sakit. Seriously. Tu testis. Next, baru kita pergi kepada fungsi dia. Apa hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin tersebut. Contoh yang pertama, kita ada kelenjar pituitari. Kat mana tadi? Dekat bahagian kepala. Okey. So, ada dua hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari. So, yang pertama, kita ada hormon antidiuresis dan juga hormon pertumbuhan. So, kalau ada orang ada masalah dengan kelenjar pituitari, mungkin dia akan ada masalah dengan pertumbuhan. Dan juga kita ada hormon antidiuresis. Hormon antidiuresis ni fungsi dia untuk mengawal air yang diserap semula oleh ginjal. Okey, ini ADH, dia ada dua. Mana cikgu punya ni? Dia tak boleh detect pad. Mana highlighter? Ni highlighter. Okey. Tak boleh detect highlighter. Tak apalah.
Okey, itu hormon antidiuresis. Kalau untuk GH, okey, untuk GH adalah hormon pertumbuhan. So, fungsi dia untuk merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak, mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa dan mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. So, hormon pertumbuhan berkaitan dengan pertumbuhan, antidiuresis berkaitan dengan kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Ini semua berlaku dekat kepala. Kepala tak. Dia punya kelenjar pituitari itu ada dekat bahagian kepala dan dia yang mengawal keseluruhan badan. Next. ADH, GH. Okey. Kemudian kita tengok kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid dekat sini. Okey. So dia menghasilkan hormon thyroxina. Okey. Hormon thyroxina. So hormon thyroxina ni fungsi dia untuk mengawal kadar metabolisme badan dan juga mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. So hormon thyroxina ni kalau dia akan menghasilkan hormon ni thyroxina, kelenjar thyroid dia akan menghasilkan hormon thyroxina. Tapi kalau berlakunya mutasi macam contoh kanser thyroid. Okey, kanser thyroid so dia akan berlaku mutasi bahagian ni dia akan bengkak tau. Dekat bahagian sini dia akan bengkak. Kalau dah teruk, mungkin diorang akan terpaksa buang kelenjar thyroid. Kalau biasa, kalau okey lagi, diorang akan buang sebelah dahulu, sikit dulu. And then kalau memang betul-betul teruk, memang kena buang terus. Bila dah buang terus, kelenjar thyroid tu dah tak ada, badan tak boleh nak menghasilkan hormon thyroxina ni dah. Hormon ni tak dapat dihasilkan. So, mereka nak tak nak kena ambil ubat sampailah habis nyawa. Tak boleh, memang kena ambil sebab badan dah tak boleh nak hasilkan hormon tersebut, nak tak nak memang kena ambil sampailah meninggal. So itu pentingnya pencegahan awal. Kalau dapat kesan awal, mungkin tak perlu sampai jadi macam tu. Okay. So next kita ada kelenjar adrenal. Okay. Adrenalina. Dalam bahasa Inggeris adrenalin lah. So kat sini kelenjar adrenal ni fungsi dia untuk sediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan. So ini yang tadi yang berkaitan dengan kita nampak ular ke, badan kita terkejut ke, kita nampak benda sesuatu yang menakutkan ke, yang ini yang akan berfungsi. Badan kita akan merembeskan hormon adrenalina. Adrenalin. Okay. So di mana hormon ni boleh bantu untuk tingkatkan kadar metabolisme. Lepas tu dia meningkatkan kadar denyutan jantung. Kenapa cikgu sebut macam ni ya? Okay. So dalam meningkatkan aras glukosa dalam darah, membesarkan saiz anak mata. Dalam kata lain sebenarnya dia membuatkan kita lebih aktif, lebih bertenaga. Okay. Itu kelenjar adrenalina. Adrenalina. Okey. Benda ni penting. Pankreas, insulin. So insulin ni fungsi utamanya untuk mengawal glukosa dalam darah dengan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glykogen untuk disimpan dalam. Kalau orang yang ada kencing manis, pankreas dia ada masalah untuk menghasilkan insulin. Dan itu yang kita panggil sebagai diabetes lah. So kalau yang diabetes ni ada macam kalau untuk orang yang dah berusia, dia kena kencing manis. Kalau tahap yang biasa makan ubat je. Tapi kalau tahap yang dah agak teruk, yang kena cucuk hari-hari cucuk perut tu. Dia terpaksa cucuk insulin dalam badan bila pankreas tak dapat menghasilkan insulin lagi. So diorang terpaksa cucuk insulin dalam badan supaya boleh mengawal aras glukosa dalam darah lah. Itu kalau diabetes yang biasanya dialami untuk orang-orang yang dah berusia. Yang ini dia berkaitan dengan faktor pemakanan lah. Bila kita makan benda-benda yang bergula, terlalu banyak bergula ke, kita boleh kena kencing manis, diabetes. Tapi jangan pelik kenapa ada setengah orang
baby lagi kecil-kecil lagi dia dah ada diabetes, kena cucuk insulin. Sebab dia ada lagi satu jenis diabetes di mana inilah diabetes type 1. Okey. Diabetes type 1 ni di mana dia lahir-lahir je ataupun dia lahir ini lebih kurang macam penyakit keturunan lah. Dia lahir je memang dia punya pankreas tu tak boleh berfungsi untuk hasilkan insulin. So daripada kecil dia kena cucuk insulin every day. Ah, cikgu ada tengok dekat dekat TikTok lah. Dekat TikTok ada juga yang orang share pasal diabetes type 1 ni. Di mana selama dia hidup daripada kecil sampai lah umur dia 20 tahun memang tiap-tiap hari kena suntik insulin dalam badan dia. Okey. Adakah yang awak kenal siapa-siapa ada masalah diabetes type 1 ni? Tak ada? Tak ada lah tu. Okey, cikgu teruskan. Okey. Kemudian, okey, ini ovari. Untuk perempuan lah ovari. So sebenarnya ovari ni dia menghasilkan dua jenis hormon iaitu hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Okey, hormon estrogen, ini yang cikgu sebut tadi ni, hormon estrogen ni. So hormon estrogen ni dia yang mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan seperti perkembangan payudara, pembesaran pinggul dan inilah yang merangsang penghasilan ovum dan menyediakan kita punya uterus untuk penempelan embrio. So kalau kalau embrio menempel maka pregnant lah. And then kalau ada lelaki yang nak nampak ada ciri-ciri macam perempuan, okay, so dia ambil hormon estrogen. That's why lah ada lelaki yang ambil hormon, dia punya tiba-tiba nampak macam dia punya punggung tu macam besar sikit ke, dia punya breast tiba-tiba naik ke. Okay, so sebab dia ambil hormon. Kalau cakap, ambil hormon ke? Hormon apa tu? Okay, so you dah belajar. And then kita ada lagi satu, progesteron. Okay, di mana progesteron ni, dia nak kekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Ada dua. Okay, ovari ada estrogen, progesteron. Okay, next. Kita ada, ya Allah, Telegram ni pun. Okey. Kita ada tadi untuk perempuan. Perempuan kita ada ovari, progesteron dengan estrogen. Kalau lelaki pula, dia ada testosteron. Okey, so testosteron ni dia mengawal perkembangan seks, ciri-ciri seks sekunder lelaki. So, contoh kalau lelaki dia punya suara jadi garau ke ataupun ada misai ke. So ini sebab hormon testosteron. So jangan pelik kalau ada perempuan yang nak jadi macam lelaki, ambil hormon tiba-tiba dia keluar misai. Okay. So ini semua dikawal oleh hormon. Okay, testosteron. Okay, next kita pergi kepada punca dan kesan ketidakseimbangan hormon kepada manusia. So, apa berlaku kalau hormon ni tidak dihasilkan ataupun dihasilkan kurang? So apa yang berlaku kepada manusia? So, hormon, okay. Kadar rembesan hormon perlu seimbang dengan fungsi dia. So, jika berlakunya lebih ataupun kurang hormon yang dirembeskan oleh kita punya kelenjar endokrin, dia akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon. So, bila hormon tak seimbang, boleh menyebabkan penyakit. So ketidakseimbangan hormon mungkin terjadi. Kenapa? Sebab gaya hidup, kita punya pemakanan. Kalau kita makan benda yang tak sihat, so benda tu boleh mengganggu kita punya hormon. Contoh, kalau kita makan makanan yang manis terlalu banyak, okay, so insulin yang dihasilkan tak cukup untuk tukarkan kita punya glukos ni kepada glycogen. So dia akan jadi masalah lah dekat situ. Okay. Kita pergi kepada yang pertama. Kekurangan hormon thyroxina. Thyroxina ni yang dekat thyroid tadi. Okay, so apa jadi kalau hormon thyroxina ni kurang? So bila hormon thyroxina ni kurang, macam tadi,
Hormon thyroksina ni dia kawal metabolisme badan. So bila kadar metabolisme badan kita jadi rendah, okey, kita akan jadi tak tahan sejuk. Dan kalau untuk kanak-kanak, perkembangan fizikal dengan mental dia akan terbantutlah ataupun nama lain adalah kreatinisme. Cikgu tak tahu cikgu sebut betul ke tak? Okey. Ke Okey, kalau untuk dewasa pula dia akan jadi kurang tenaga pada orang dewasa. Dan lagi satu, bila kadar metabolisme badan rendah, badan sedang jadi gemuk. Okey, itu untuk thyroxina. So kalau kita tahu fungsi dia apa, kita tahu kesan dia apa kalau tak kurang ataupun benda tu tak ada. Okey, goiter. Yang last sekali tu goiter. Okey, hormon thyroxina yang berlebihan akan menyebabkan, okey, ini kalau terlebih pula. Tadi kalau kurang, ini kalau terlebih. Okey, so kalau terlebih, kadar metabolisme akan jadi sangat tinggi. Okey, dan orang tu akan sentiasa berpeluh dan berasa panas. Kalau macam tadi dia tak tahan sejuk. Kalau yang ini dia sentiasa rasa panas. Terlebih pula. So kat sini, sukar tidur dan kuat selera makan. So kuat selera makan sebab dia akan sentiasa rasa lapar. Sebab metabolisme yang tinggi ni, dia punya proses, kadar proses makanan tu cepat. So dia akan senang rasa lapar. Senang rasa lapar dan selera makan dia kuat. And then kalau tadi, kalau kurang, mudah untuk jadi gemuk. Ini kalau terlebih, dia cenderung untuk menjadi kurus. Pembesaran kelenjar thyroid. Okey, sebab ini kalau hormon tu terlebih, thyroid ni akan senang besar. Dia jadi bengkak lah. Okey, bola mata yang menonjol keluar, leher yang bengkak. Okey, itu untuk thyroid. Thyroxina. Thyroid, hormon dia thyroxina. Dan kita pergi kepada testosteron. Testosteron ni untuk lelaki. Okey, untuk testosteron, kalau hormon ni kurang, lelaki tu lambat akil balik. Lambat. Lambat sikit. Okey. And then, bilangan sperma dia akan rendah. So, dalam arti kata lain, dia mengganggu kesuburan untuk lelaki kalau hormon testosteron ni berkurang. Okey. Bilangan sperma dia rendah, mungkin sperma tu tak sihat ataupun bermasalah lah. So dia akan ada isu nanti bila dia berkahwin, lambat dapat anak, bukan salah perempuan, mungkin salah lelaki. Okey. Itu kalau perempuan pula, kalau perempuan dia terlebih hormon testosteron ni, okey, kalau perempuan ada hormon testosteron, so perempuan tu akan bersifat seperti lelaki. So hormon testosteron yang berlebihan akan menyebabkan sifat kelelakian pada wanita. So kalau perempuan, kalau terlebih hormon testosteron, dia akan bersifat seperti lelaki. Okey, yang itu untuk lelaki. Berkaitan dengan testosteron. Dan kemudian kita pergi kepada yang perempuan berkaitan dengan hormon progesteron. Okey. Hormon progesteron tadi so dia ada kaitan dengan pregnancy tau. So kalau perempuan ada masalah dengan hormon progesteron, okey, kalau hormon progesteron dia kurang, perempuan boleh mengalami masalah haid. So you all kat sini ada tak yang ada masalah period? So contoh macam period dia 2 bulan sekali ke, 3 bulan sekali ke baru ada. So ini berkemungkinan ada kaitan dengan hormon yang dihasilkan oleh badan. Okey. So masalah haid, masalah sakit kepala, sembelit, keguguran kandungan. So senggugut tu yes. So senggugut tu memang selalulah. So far kalau awak punya period teratur, tak ada masalah. Senggugut tu normal. Cikgu pun ada senggugut juga. Cuma it depends lah. Setiap orang tak sama tau. Ada yang kalau senggugut dia memang sakit-sakit gila. Ada orang macam tak ada apa-apa pun. So we embrace each other. Setiap orang tak sama.
And then ada orang kalau time period tu dia punya sakit perut tu sampai macam macam Cik Bere, ada setengah orang sampai rasa nak muntah. Muntah pun ada. So itu dia kadang-kadang dia berkaitan dengan hormon jugalah. Macam kalau cikgu ada setengah masa cikgu punya period memang sakit gila sampai sampai berguling-guling, baring baring golek-golek. Ada masa macam tak ada apa-apa. So benda tu berkaitan dengan hormon jugalah. Okay. So kalau yang tadi tu progesteron tau. Sekarang ni untuk hormon estrogen pula. Macam yang kita tahu, hormon estrogen ni dia mengawal ciri-ciri keperempuanan seseorang. So kalau perempuan dia punya hormon estrogen dia tu kurang, apa yang berlaku? Ciri-ciri seks sekunder perempuan tu akan terjejas di mana hormon estrogen itu kalau kurang. Dia macam dia kurang kurang ciri-ciri keperempuanan lah. Itu kalau kurang hormon estrogen. Kalau terlebih, okey. So sifat keperempuanan pada lelaki. So kalau macam lelaki dia terlebih hormon estrogen, okey, lelaki tu boleh ada sifat seperti keperempuanan. Okey. Next. Yang ini berkaitan dengan hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan tadi, kalau hormon pertumbuhan tadi apa ya? Berkaitan dengan GH. So kalau hormon pertumbuhan ini kurang, boleh jadi wujudnya kekerdilan. Maksudnya macam badan kecil tidak membesar. Ataupun kalau terlebih, so pertumbuhan yang tidak terkawal, kita akan ada akromegali ataupun kegergasian. Jadi ini simple lah. Kalau berkaitan dengan pertumbuhan, kalau tak cukup, dia akan jadi kecil ataupun kerdil. Kalau terlebih, boleh jadi macam gergasi besar. Tulang besar, tinggi. Okey. Tinggi dia lebih daripada normal. Okey. So itu berkaitan dengan hormon pertumbuhan. Okey. So yang ini ADH. ADH tadi berkaitan dengan air tau. Kekurangan untuk orang yang ada kekurangan hormon ADH. ADH ni yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang dekat kepala jadi. Okey. So hormon ADH dia mengawal kadar air yang diserap. Betul tak? So kalau hormon adiuresis ni berkurang ataupun kurang daripada biasa, apa yang berlaku? Air yang kita minum ni tak dapat diserap semula oleh duktus pengumpulan dekat ginjal. Jadi apa yang berlaku? Kita akan ada penghasilan urin yang berlebihan sebab air tu tak dapat diserap oleh badan. Dia terus pergi dekat kita punya ginjal dan terus dibuang. So urin yang dihasilkan akan jadi berlebihan lah. Okey. So dalam berti kata lain, bila banyak air yang keluar, serap kurang, kita akan sentiasa rasa haus dan kita nak minum air je. So ini adalah namanya adalah diabetes insipidus. Cikgu pernah dengar apa yang berkaitan dengan diabetes insipidus ni. This type of diabetes, this type yang ini pun cikgu tengok kat TikTok juga, ada doktor ni, dia cerita berkaitan dengan kenapa kalau pesakit diabetes yang ini, pattern yang ini, dia perlu kawal air yang diambil. Dia memang sentiasa rasa dahaga, tapi dia perlu kawal jumlah air yang diambil. Okay, next. Kita ada hormon antidiuresis yang berlebihan, tapi yang tadi kalau kurang. Kalau yang ini yang berlebihan pula, okey. Kalau berlebihan, dia akan buat jadi sakit kepala, pening. Itu je dah, dua je. Okey. Sakit kepala dan pening. And then kita pergi kepada insulin. Insulin tadi kita punya pankreas. Okey. So, kat sini kalau kurang, so glukosa yang berlebihan tak dapat tukar kepada glycogen. And then aras glukosa dalam darah akan meningkat. Kalau insulin yang berlebihan pula, apa kesan dia? Kita punya aras glukosa dalam darah
rendah, kita akan dapat hypoglycemia. Dan dahaga yang berlebihan. Ibarat macam kalau kita kurang gula dalam darah, seseorang ni macam mudah pitam. Sakit kepala, mudah pitam. Okey. Kemudian kita pergi kepada gangguan kepada koordinasi badan. Buat masa sekarang ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okey eh. Okey, so cikgu akan sambunglah. Okey, so kita akan pergi kepada gangguan kepada koordinasi badan. So, gangguan kepada koordinasi badan. Koordinasi badan boleh terganggu disebabkan oleh pelbagai faktor. So, salah satu faktor utama adalah pengambilan darah. Yes. So, koordinasi badan akan terganggu kalau orang ambil darah. Sebab apa? Dadah ni yang akan mengganggu penghasilan hormon. Dan juga apa? Uh, dadah ni dia ganggu fungsi neuron. Dia melambatkan pergerakan impuls dalam neuron tu, dan jika dadah diambil tanpa kawalan, dia bukannya ganggu koordinasi badan, malah mengakibatkan ketagihan. Yes, dadah memang akan ketagih. Dah sekali ambil memang tak boleh lah. Payah nak buang. Dia lagi dahsyat daripada apa? Rokok. Rokok pun sama lah. Rokok pun susah nak buang. Tabiat tu. Okey. Kita ada beberapa jenis dadah sebenarnya. Yang ini salah satu jenis dadah di mana dadah ni kita panggil sebagai dadah penenang. Okey, dadah penenang ni tugas dia untuk halang ataupun lambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. So dia jadi lambat sedikit. Okey. So pengguna yang ambil dadah penenang ni dia akan rasa mengantuk. Lepas tu dia kurang cemas. Walaupun dalam keadaan yang mungkin untuk orang biasa kita akan rasa macam cemas, takut, kelang kabut. Tapi dia tenang. Macam tak ada apa-apa. Selalunya kalau orang yang ambil dadah penenang ni mungkin stres ataupun rasa macam dia nak sesuatu yang boleh buat rasa dia lupakan masalah. Okay. So ambil dadah penenang. Tapi kalau ambil dalam masa yang panjang, so tapi yang dadah penenang ni ada kesan lah bergantung pada dos. Kadang-kadang kat hospital pun doktor bagi juga jenis dadah penenang ni untuk menenangkan pesakit. Tetapi itu dalam dos yang terkawal. Tapi kalau yang drug abuse, dia punya kesan mungkin lebih. Okay, contohnya adalah barbiturat, alkohol pun sama juga tau. Okay, contohnya adalah barbiturat. Okay. And then kita ada dadah jenis perangsang. Kalau dadah menang tadi, mungkin orang yang ambil tu akan jadi kurang agresif. Tapi kalau dadah perangsang, kalau ambil, dia akan buatkan seseorang tu jadi lagi agresif tau. Di mana dadah perangsang ni, dia mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Dia cepatkan. Tadi lambatkan, ini dia cepatkan. Okay. So, kalau dia ambil dadah perangsang ni pula, dia akan jadi macam, yakinnya kamu. Dan dia jadi macam sangat yakin, dia jadi macam sangat alert dengan persekitaran. Okay. Ni kesan bergantung pada dos jugalah. Okay, contoh kat sini kita ada amfetamin dan juga metafetamin. Okay, so macam kalau yang ambil dadah perangsang ni, kalau dalam keadaan terkawal, okay. Tapi kalau dia terlebih ambil, okay, dia jadi macam, dia boleh mengakibatkan dia terlalu peka kepada persekitaran, and then at the moment dia rasa macam benda yang kecil, simple pun dia rasa macam benda tu besar. Ini boleh jadi mungkin dia akan berhalusinasi ataupun dia rasa benda tu wujud sebab dia terlalu peka kepada persekitaran. Bunyi sikit pun dia ingat macam hantu. Boleh jadi. Okay, next kita ada dadah inhalant. Inhalant, dadah ni, kalau inhale, okay, kalau nak senang ingat, inhalant, dia berkaitan dengan inhale. Dia sedut melalui pernafasan.
Okay. So, yang ini boleh menyebabkan halusinasi. Okay. Tapi dalam masa yang sama, dia boleh merosakkan otak, paru-paru dan juga ginjal. Bahaya dadah inhaler ni. Contohnya adalah pelarut dan juga bahan gas. Macam orang hirup gam tu sama jugalah. Inhalant. Okey. Kita ada halusinogen. Okey. So, dadah halusinogen, banyak jenis dadah tadi. Kita ada penenang, kita ada apa tadi? Hmm, kita ada penenang, kita ada... Cikgu lupa. Apa tadi? Second? Tulis. Dengar ke tak cikgu cakap yang tadi ni? Okey, betul. Dadah perangsang. Inhalant. Okey, terima kasih kerana anda memberikan perhatian kepada cikgu. Cikgu berasa gembira. Okey, sambung. So, kita pergi kepada dadah halusinogen. Okey, dadah halusinogen ni, dia mengubah laluan impuls dalam otak. So, bila laluan impuls dalam otak ni, dia dah bersimpang siur, inilah yang menyebabkan khayal dan menjejaskan persepsi. Okey, dia menjejaskan koordinasi otot juga. Dah, yang ini lagi dahsyat. So, kalau nak senang ingat, halusinogen, halusi. Dalam arti kata lain, dia berhalusinasi. Yang inilah yang di mana dia mendengar suara-suara yang tak lujud. Tak lujud. Suara-suara yang tak ada tapi dia boleh dengar. Dan dia boleh nampak benda-benda yang tak wujud. Menakutkan sebenarnya ni. And then ada setengah, kalau contohlah tak tahu, mungkin dia ni ambil dadah. Okey, dia nampak benda-benda bukan-bukan. Silap-silap orang cakap dia kena sampuk ke, kena kacau dengan hantu ke, kena buatan orang ke. Tapi sebenarnya kena buatan diri sendiri. Ambil dadah jenis halusinogen. Bahaya juga dadah ni. Kan? Okey. Next. Contohnya adalah ketamin dan LSD. So LSD, diethylamida acid lysergic. Okey, ingat LSD lah, ketamin dengan LSD lah. Itu untuk halusinogen. Penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah menyebabkan ketagihan dan penagih akan mengalami simptom penarikan jika tidak mengambil dadah. Ini sistem pula simptom. Simptom. Astaghfirullahaladzim. Sorry Cikgu tak tahu pula cikgu kenapa macam ni. Simptom. Simptom penarikan ni ibarat contoh lah. Kalau orang yang ambil dadah, sekali dia tak ambil dadah, dia mula macam ketagihnya dah naik syeh. Dah tak boleh nak buat apa dah. Dah tak boleh fikir straight dah. So dia akan start menggigil. Menggigil sejuk. So antara salah satu cara lah kalau orang yang ambil dadah tapi dia tak dapat dadah tu. Salah satu cara dia kan. Macam yang ni dia boleh bawa orang tu letak dalam bilik air, mandikan dia. Sebab tu kalau macam kalau orang yang ketagih, dia bawa dekat pusat pemulihan. Pusat pemulihan dadah. Biasanya kalau ada cikgu dalam drama. Ada dalam drama. Drama apa? Drama pukul 7. Betul tak? Tapi ingat cerita tu. Cerita apa drama tu? Uh, yes. Yang ada isu Islam tu. Korang drama pukul 7 memang ingat Yes. Itu salah satu cara dia. Bawa bilik air, mandikan dia sampai dia punya ketagihan tu hilang. Kena buat sampai dia hilang lah. So biasanya kalau dekat pusat penagihan dah ada orang memang akan biar sampai, jangan bagi. Biar sampai dia orang hilang sendiri ketagihan tu. Dia punya ubat tu lah. Salah satunya. Orang akan cakap pasal drama laju Tapi sekarang dah tak ada drama baru. Ada drama Shah Alam 4000. Mula-mula cikgu tak layan tapi sekarang pun cikgu layan jugalah. Dah tak ada drama lain.
Okey, so antara simptomnya adalah termasuk menggigil, loya, resah dan sedih. Ah. Okey, ini dadah. Macam mana dadah ni berfungsi dan mengganggu gugat sistem saraf. So dadah kesan dia akan pergi kepada sistem saraf. So dia boleh jadi merangsang, dia boleh jadi melambatkan. So kalau macam sistem saraf, dadah kesan dia pergi kat sistem saraf. Kalau merangsang, dia boleh menyebabkan degupan jantung ataupun kadar pernafasan darah tu dia boleh meningkatkan lagi. So dia akan buat seseorang tu lebih bertenaga, lebih aktif, perasaan tak menentu dan juga ganas. Itu kalau dadah perangsang lah biasanya. And then kalau dadah penenang, atau dia boleh melambatkan. Di mana dia boleh lambatkan degupan jantung, kadar pernafasan dan juga tekanan darah. So yang ini dia akan menyebabkan tindak balas tu jadi lambat. So dia akan buat sabarlah duhai hati. Betul. Tajuk sabarlah duhai hati. Siapa yang nama pelakon utama? Amira Rosli kan? Tak, cikgu ingat dia punya ayat. Aku dah lama tak tampar orang ni. Kalau aku tampar, apa dah? Tak boleh sambung. Aduh. Konsert drama habis ni. Okey. Lambat bergerak balas terhadap rangsangan, mengantuk dan koordinasi otot yang lemah. Itu kalau dadah tu melambatkan proses. Okey. Next, kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Okay. So yang ini dia akan mengakibatkan ketidakseimbangan hormon lah. Okay. So badan akan mengalami gangguan koordinasi badan. Badan akan terdedah kepada bahaya dan juga kecederaan. Ini bergantung kalau jadi koordinasi badan lemah ataupun kurang macam tadilah. So contoh kalau orang tu ambil dadah penenang, orang buat apa aja kat dia pun dia tak akan sedar. Dia jadi macam terlalu relax ataupun dia punya tindak balas dia jadi lambat. So orang buat apa pun dia tak akan perasan. Contoh macam kalau orang lah dia letak dadah penenang dalam minuman, kita jadi hayal, okey dia buat apa-apa kat kita, kita pun tak tahu, kita tak sedar. Okey, contoh kalau kita ambil dadah jenis berangsang ataupun dadah yang membuatkan kita agresif. Dia sama ada kita mencederakan diri sendiri ataupun kita yang mencederakan orang lain. Okey. Next. Tubuh badan akan mengalami pertumbuhan yang melampau. Okey, yang ini jika berkaitan dengan hormon lah. So, bila hormon terganggu, tubuh badan kita akan mengalami pertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku perkembangan. Yang ini kalau dia melibatkan kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari tadi dia ada kaitan dengan GH kan? So, yang berkaitan dengan perkembangan tadi. So, kalau itu berlaku kerosakan, hormon tak dihasilkan, yes, dia akan mengalami gangguan terhadap pertumbuhan. Okey. Perkembangan seks sekunder akan terbantut. Yang ini bila dia berkaitan dengan hormon estrogen dan juga testosteron. So kalau hormon estrogen dengan testosteron ni gagal berfungsi secara normal, okey, so mungkin dia punya perkembangan seks sekundernya akan terbantut ataupun terganggu. Dia punya ciri-ciri keperempuanan tu kurang ataupun ciri kelelakian itu berkurang ataupun ada masalah lah. Okey. So yang ini berkaitan dengan ketidakseimbangan hormon. Kalau yang boleh diperhatikan secara fizikal, kita boleh nampak mungkin badan dia jadi besar, terlalu besar ataupun tinggi ataupun terlalu kurus ataupun orang tu mengalami masalah murung ataupun kurang daya ingatan. So ini ketidakseimbangan hormon yang berlaku kalau orang tu ambil dadah ataupun alkohol. Okey, ketidakseimbangan hormon. Kesan penyalahgunaan dadah. Tuturan tak jelas memanglah. Kalau orang ambil dadah dia cakap bukannya betul sangat pun dah. Okey, pengambilan alkohol yang memberikan kesan buruk kepada bahagian cerebrum dalam otak. So orang ambil dadah ke, orang ambil alkohol ke, time mabuk, dia cakap apa pun kadang-kadang merapu. Dia sampai tahap kalau dia dah langgar orang pun dia macam tak apa-apa dah dia cakap. Okey, sebenarnya apa yang berlaku ini berlaku?
So dia akan ada kaitan dengan cerebrum dalam otak. Cerebrum adalah bahagian otak yang mengawal pertuturan manusia. So maksudnya dia menyebut tu pun butir perkataan itu pun dah jadi macam tak jelas. Ah. Cikgu silap-silap sebut ni, cikgu tak ada kaitan tau dengan ni. Tadi cikgu sebut, bukannya betul sangat. Eh. Okey, hal ini menyebabkan mereka yang minum alkohol secara berlebihan akan mengalami pertuturan yang tak jelas dan juga meracau. Dia cakap tak apa-apa. Ha. Kadang-kadang semua rahsia dalam kepala otak ni pun dia boleh sebut popak. Dan dia punya ayat tu macam tak ada notah. Okey, pertuturan tak jelas. Okey, apa lagi? Tindakan refleks lambat. So, bahan kimia psikoaktif yang ada dalam dadah dan etanol dalam alkohol akan melambatkan pergerakan gerak balas saraf terhadap rangsangan. Okey, dalam dadah dan etanol So, you all hati-hati. Jangan suka-suka macam nak ambil hand sanitizer tu hidu-hidu. Sebab dekat hand sanitizer tu ada banyak etanol. Okey. Ngarut je tu. Tapi betul lah dekat hand sanitizer tu banyak etanol. Memang hand sanitizer kebanyakannya diperbuat daripada 60 ke 70% etanol. So itu adalah untuk kegunaan di permukaan sahaja tangan. Tak ada lagi kan orang yang letak hand sanitizer dekat muka kan? Hand sanitizer untuk hand kan? Okay, next. Bahan kimia ini akan berada di antara neuron efferent dan interneuron. Pergerakan impuls akan terhalang dan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak. Okey. So, maklumat tu lambat hantar ke otak. Bila lambat sampai ke otak, lambatlah dia punya ni, pergerakan tangan ni. So, hal ini dapat diperhatikan kepada penagih dadah dan mereka yang minum minuman beralkohol yang berlebihan. So, that's why lah kadang-kadang kalau orang yang minum alkohol yang berlebihan, dia punya paras alkohol dalam badan berlebihan, mudah aksiden. Sebab apa? Dia punya tindakan refleksnya lambat. Kadang-kadang dia nampak traffic light tu dah hijau pula, dah merah. Tapi dia lambat tekan brake ataupun dia tak nampak pun lampu merah tu. Dia laju je. Okay, next. Tindakan refleks yang lambat. Kesal penyalahgunaan dadah. Hilang keseimbangan. Macamlah orang mabuk. Jalan pun terhuyung-hayang. Ni terhuyung-hayang. Hilang keseimbangan badan. Kemudian cikgu laju dah pukul 10.30 ni. Okey. Yang ini kesan penyalahgunaan dadah. Sirosis hati. So sirosis hati ni sebenarnya hati ni ada tempat pengumpulan tau. Bila kita ambil alkohol ataupun dadah secara berterusan, yang ini alkohol lah. So alkohol secara berterusan diambil, dia akan menyebabkan toksik dalam hati. Bila toksik hati, dia akan sebabkan sirosis hati lah. Hati kita akan jadi tak sihat macam ni. Ni contoh yang ada sirosis hati. Kemudian sirosis hati ini ialah keadaan hati yang mengalami kerosakan kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Sirosis hati ni adalah penyakit hati dan ini tak ada kaitan dengan penyakit hati dengki PhD. Okey, itu penyakit hasad dengki, itu lain. Yang ini memang hati yang bermasalah. Ini memang sejenis sakit hati. Sakit hati. Okey. So, yang ini dia akan start dengan macam parut sikit tau. Dekat hati tu. Lepas tu dia perlahan-lahan sehingga fungsi hati hilang sepenuhnya. Tapi kalau kita lah, hati kita telah disakiti sedikit parut dan parut tu lama-lama dia akan jadi macam berbekas dalam hati kita sampai satu tahap kita dah tak mampu dah nak terima benda tu lagi. Apa cikgu mengarut ni? Malam-malam pula tu. Ada lah korang kejap lagi. Tak apa, kejap lagi habis. Hati yang sihat macam ni cantik je. Hati yang sihat. Tolong ya cikgu. Okey. Terima kasih. Okey, hati yang sihat, suci dan murni. Nampak macam ni lah. Tapi kalau yang ada penyakit sirosis hati, hati dia akan dah start macam ni. Dia dah start mengeras.
Dia akan start berparut, dia jadi tak okey lah. Okay, kita dah nak habis dah banyak lagi ke ni? Ulcer perut. Ni kalau alkohol berlebihan lah. Okey, cikgu just laju sikit lah sebab bila minum alkohol yang banyak, alkohol ni dia akan menghasilkan lagi banyak asid. Bila lagi banyak asid, perut akan jadi iritasi. Dia akan menghakis perut dan boleh menyebabkan radang. Okey, ni sakit perut, rasa kembung, loya dan muntah. Okey. So ini ulcer. Cikgu cepat sikit. Ini yang ganas ni. Yang ini kalau ambil dadah amfetamin tau. Amfetamin. Dia akan meningkatkan kadar metabolisme. Bila kadar metabolisme tinggi, so dia akan lebih berkelakuan ganas. Aktif, tak dapat tidur, agresif, ganas. Okey. Yang minum alkohol berlebihan, mabuk, dia akan hilang kewarasan fikiran. Dah tak waras dah. Okey, jap cikgu laju je ni. Kita dah nak habis. Kesan, halusinasi. Ini dah halusinasi tadi kita dah sebut sikit. Okey. Berhalusinasi, paranoid atau perasaan syak wasangka dan takut terhadap orang lain. Ni mulalah kalau orang yang ambil dadah ni semua benda tak kena tau. Dia mula bersyak wasangka. Okey. Dia dah tak boleh nak husnuzon dah. Okey. Halusinasi juga menyebabkan seorang berkelakuan agresif terhadap orang lain. Sebab dia punya syak wasangkanya, dia punya takutnya, dia punya risaunya, paranoid dengan orang ni, dia buatkan dia rasa macam tak kena lah. Ada je yang tak kena. Suka je gaduh. Oh. Okey dah. Habis. Minda yang sihat. Minda yang sihat ni sikit. Ini sahajalah. You all boleh tengok. Ini adalah ciri-ciri minda yang sihat ya. So cuba renung kembali diri anda. Adakah anda sekarang mempunyai minda yang sihat? Okey. Adakah anda boleh membuat pertimbangan yang wajar? Kalau anda boleh membuat pertimbangan yang wajar, anda masih lagi sihat. Kalau boleh mengesah rangsangan terhadap gerak balas, anda masih lagi mempunyai minda yang sihat. Anda boleh masih lagi ingat peristiwa silam yang gembira, yang sedih, semua segala bagai tu. Boleh ingat lagi. Okey, tak ada masalah. Kalau sanggup menerima cabaran, mampu membezakan antara yang betul dan salah. Yang ini penting ni. Mampu membezakan antara yang betul dan salah. Bertanggungjawab. Tak kisahlah bertanggungjawab terhadap apa. Yang penting kita perlu bertanggungjawab terhadap diri kita sendiri dahulu. Sebab kita jaga kita, anda jaga diri anda. So bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Kemudian hidup tenteram dan mempunyai pandangan positif terhadap kehidupan. Yang ini mungkin sesetengah orang ada masalah dengan ini. Pandangan positif terhadap kehidupan sebab COVID kan. Dinding pun tengah naik ni. Nak lawan Selangor ni. Risau cikgu. Okey, bebas daripada prasangka, berfikiran terbuka dan tidak emosional dan mampu menakut. Mampu menakut ni ibarat macam kita mampu menganalisis sesuatu benda. Mampu berfikiran secara terbuka, boleh membuat semualah pertimbangan yang wajar lah dalam arti kata lain. Habislah cepat. Yang ini dah lah tu. Boleh tak? Ini dah settle. Cikgu nak tengok je dah habis-habis ni. Okay. So, settle dah. Ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada, kita akan sambung dengan soalan sedikit lepas tu kita habis. Tak ada. Memang tak. Cikgu. Kita sambung soalan lah. Nak habis dah ni. Cepat kita jawab, cepat kita habis. Habislah kelas. Okay, sekejap cikgu stop share dulu kat sini. Okay, discard dulu. Kita buat soalan sikit. Sekejap. Stop presenting. Cikgu present kat handphone. Share screen. Okay. Patutnya cikgu letak QR code terus. Senang cikgu nak cari. Tak pasal-pasal nak kena cari pula. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah,
dan rasa terharu kepada boleh, tak ada masalah. Cikgu rasa terharu sebab awak masih lagi setia bersama cikgu sehingga habis kelas ni. Okey, kejap cikgu tukar. Ni betul lah, ni dah tingkatan 4. Search, sains, koordinasi badan. Okey, yang ini. Koordinasi badan. Macam mana nak jawab soalan? Oh, awak just pergi dan cari je lah. Macam awak nampak kan tadi cikgu buka kan? Dah buka. Lepas tu awak just pergi dekat bahagian search. Awak pergi cari type apa, bab apa yang awak nak cari. Kalau macam ini ada dekat sains, tingkatan 4. Nama cikgu tak ada. Sekejap. Nama cikgu yang ini. Sekejap skip Nama cikgu ni, Dr. Siti Fadilah Johan. So far cikgu sains, cikgu buat yang tingkatan 4 je dulu. Yang tingkatan 5 tak ada. So awak boleh buat soalan cikgu-cikgu lain lah. And then apps ni tiap-tiap hari awak boleh buka 3 lesson percuma. Untuk tingkatan 5 memang awak tak jumpa cikgu lah sebab cikgu tak buat tingkatan 5 lagi punya soalan. Cikgu baru buat tingkatan 4. Cikgu banyak buat soalan kimia. Okay. Okay, soalan yang pertama. Betul ke salah? Melibatkan bahan kimia. Betul ke salah? Okay. Cepat-cepat. Betul ke salah ni? Okay, Yasmin cakap betul. Yang lain, betul tak ni? Sistem endokrin. Sistem mengkoordinasi badan fungsi. Okay. Cukup 3 orang jawab betul? Cikgu tekan betul? Mana lagi seorang? Okay, betul. Okay. Confirm. Okay, betul. Kemudian, fungsi sistem endokrin. Singkirkan bahan kumuh, angkut darah beroksigen, pertumbuhan sel-sel baru, menghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Okey, yang jawab D. Lagi? Yang lain? Ada yang jawapan lain? Kalau tak ada, cikgu jawab D je. Okey, 2 orang tu rasa D juga. Okey, yes. Okey, yes, betul D. Daripada awal sampai akhir kita punya kelas, sistem endokrin kita bercakap tentang hormon. And then, hormon jenis bahan kimia organik yang dirembeskan kelenjar khas dikenali sebagai kelenjar endokrin. Apa yang betul tentang hormon? Ada yang jawab D, ada yang jawab A. Mempunyai gerak balas yang cepat sejenis protein. Okey, cikgu nampak ada yang jawab A, 2 A. Okey, yes. Jawapannya adalah A. Sepatutnya kan dia punya ni dalam bahasa Melayu tiba-tiba dia keluar dalam bahasa Inggeris. Okey. Sebab hormon dia keluar sikit je. Tapi dia lagi satu dia punya kesan perlahan. Next, yang ini ADH. ADH ni yang dekat kepala tadi. Dekat kepala kita ada ADH dengan GH. Okey, tapi ini ADH. ADH untuk apa? C. Okey. Nurin jawab C. Kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Okey. Kita cepat ya. C. Jawapannya C. Yang metabolisme badan tu itu adalah hormon tiroksina. Yang berkaitan dengan apa? Jisim otot ni itu adalah hormon GH. Okay. Next. Ni baru sebut tiroksina, dah keluar dah tiroksina ni. Okay, tiroksina. Kalau kurang hormon tiroksina, apa yang akan berlaku? Hormon tiroksina. Ni. Hormon tiroksina, dia ada berkaitan dengan
Dia ada kaitan dengan metabolisme. Kalau lebih, ya ini cakap kurang kan? Ha, kurang, kurang. So kalau kurang, okey, nama jawab C. So kalau kurang, yes, dia akan mengakibatkan mudah mudah gemuk. Mudah gemuk. Okey, next. Okey, ditunjuk X dekat situ. So X tu adalah pankreas sebenarnya. Okey, so apakah hormon yang dirembeskan oleh X? Pankreas. Okey. Nurin dengan Yasmin. Okey, jawab insulin. Okey, Alia punya insulin. Okey. Good. Bagus. Betul. Insulin. Next. Okey, kita ada alkohol. Alkohol. Okey, kesan pengambilan minuman beralkohol secara berterusan. Ini senang. Okey, ramai yang jawab B. Okey, kita semakin laju sekarang ini. Progesteron. Progesteron ni hormon yang dihasilkan oleh kita punya ovari. So, kalau hormon progesteron berkurang, apa kesan dia? Okey. A. Okey. Ramai jawab A. Keguguran kandungan. Okey, yes, betul. Sikit lagi. Mengawal aras glukosa dalam darah. Okey, glukosa tadi ada kaitan dengan apa? Insulin. So, insulin tu siapa yang ada? Siapa yang ada? Siapa yang kawal? Okey, Yasmin jawab C, pankreas. Yang lain? Okey, yang lain pun jawab C juga. Okey, kita tengok pankreas. Okey, betul. Ini kena serangan tebuan. Yang mana benar tentang situasi tersebut? Okey. Okey. Jawapan dia apa ni? A kot. Okey, ada yang jawab A. Okey, kita tengok jawapan dia A. Okey, yes, betul. Next. 3 lagi. Yang ini, pankreas. Banyak pula soalan pasal pankreas cikgu tanya Okey. Kaitan dengan pankreas. Fungsi pankreas. C. Lagi? C. Lagi? Uh-huh. Okey, ceritakan sikit lah. Mengawal aras gula dalam darah. Okey, sikit lagi. Kita bakal berakhir tidak lama lagi. Next. Ini kesan dadah. Halusinasi. Mengubah laluan impuls dalam otak dan mengalami kecelaruan. Apakah dadah itu? Kita ada ketamin, morfin, amfetamina dan juga steroid. Okey. Okey, Nurin. Nurin macam fokus betul cikgu buat cikgu. Yang rajin jawab ni. Semua fokus ni. Okey. Ketamin. Hari tu cikgu jawab kuis anti dadah. Cikgu dapat sagu hati tau. Bangga sekejap. Okey. Ketamin. Okey, yes, betul. Ketamin. Okey, soalan yang terakhir untuk hari ini. Ciri-ciri individu yang mempunyai minda yang sihat. Yang ini tak boleh salah Ah, okey. Lagi? A. A. Lagi? Cikgu nak semua jawab tau. Yang ini nak menunjukkan bahawa anda mempunyai minda yang sihat. Nurin, Yasmin, jap. Siapa lagi? Fiaza, Syifa, Yasmin, Fatin. Cikgu jarang nampak Fatin punya jawapan mana? Cikgu tengah cari. Okey. Alia, Nurin, Yasmin, Nurin Batisha.
Atau C? Kat sini. Oh, ciri-ciri hidung yang mempunyai pindah sepatutnya ada dua jawapan dekat sini. Kan? Oh, kelas. Cuba baca soalan betul-betul. Yang manakah bukan ciri-ciri individu yang mempunyai minda sihat? Yakinnya cikgu. Ah, Astagfirullahalazim. Yang ini bukan Bukannya anak-anak. Patut macam banyak je jawapan yang betul minda sihat. Rupanya bukan. Cikgu membaca soalan pun. Hai. Okey. D. Yang lain semua adalah contoh ataupun ciri-ciri individu yang mempunyai minda yang sihat. Kecuali tidak mampu membezakan antara betul dengan salah. Okey, so confirm. Yes, berakhirlah sudah. Macam cikgu pula yang terlebih excited kelas habis Stop sharing. Okey. So cikgu rasa sampai sini saja dulu kita punya kelas. Dan insyaAllah minggu depan tak ada apa arah, kita akan buat kelas seperti biasa. Ha. So, sebelum habis kelas, cikgu nak awak semua tepuk tangan. Okey, kemudian cakap pada diri sendiri, tahniah anda berjaya hadir di kelas pada malam ini bersama dengan Cikgu Dila. Cik. Nak juga macam puji diri sendiri kan? Okey, so itu saja. Jumpa minggu depan insyaAllah. Okey. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okey, bye. Hmm. Okey.